dalam bab ni oleh Syekh Yusuf Qaradawi ialah nak membezakan di antara Islam dengan bukan Islam, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab identiti Muslim tu mana? Ya, identiti Muslim tu mana? Orang Yahudi, orang Nasrani ni, ya, mereka kata kalau tak ikut agama kami pun tak apa. Tapi ikut bagaimana cara kami hidup. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan selama sekali redha orang Yahud dan orang Nasrani, orang Kristian, sehinggalah kamu ikut bagaimana cara hidup mereka, tuan-tuan. Dia kata tak perlu tukar agama. Kamu Islam, tapi identiti kami kamu terima dan kamu tonjolkan, tuan-tuan. Ya, dia buat rambut mohok. Anak muda lah ni buat rambut mohok, dia pun mohok sama. Ya. Sebab apa? Sebab Yahudi buat rambut lagu tu perkenalkan orang-orang yang macam ni, rambut jenis ni glamour. Kita pun nak glamour sama, buat rambut lagu tu. Buat rambut pang. Ya, buat rambut pang, kita panggil rambut Trojan, tuan-tuan. Depa tonjolkan macam tu, nampak glamour, nampak ganas, pakai ikut belakang. Ya, pakai ikut belakang. Depa simpan rambut panjang, kita pun simpan rambut panjang, rock sama. Kan? Hak jenis rock tu, tuan-tuan. Buat rambut skinhead, tunjuk kata depa orang skinhead ni hebat. Buat rambut macam mana skinhead juga orang kita. Tukar agama ke tak tukar agama, tapi tukar style. Tukar style. Depa seronok sebab apa? Ikut style depa. Makna kata orang yang macam ni, kalau ikut mana pun kita buat, depa akan ikut. Kan? Pegangan dia tak tetap. Pegangan dia tak tetap. Satu hari kalau lah dia buat masuk lagu-lagu yang mempunyai unsur-unsur yang murtad, yang memurtadkan orang Islam, dia tak ambil peduli, tak ambil kisah sangat. Sebab apa? Hak lain boleh ikut. Tu dia, tuan-tuan. Sampai ikut depa. Tuan-tuan buat filem yang nampak hinanya Muslim, tuan-tuan. Baru ni hak kemarin ada satu video klip kan. Satu video klip. Ada satu dia buat macam makhluk asing tu. Kan, tapi pakai rantai. Dalam di rantai tu ada tertulis kalimah Allah. Kan? Makna kata nanti dia nak bagi sama macam mana dia pakai lambang salib. Tuan-tuan, sebab apa? Kebanyakan di rumah kita memang letak kalimah Allah di dinding. Letak di dinding saja, tuan-tuan. Tapi tak betul-betul ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita jadi perhiasan di dinding saja. Ayat-ayat Al-Quran hanya dijadikan perhiasan di dinding saja, tapi tidak menyerap dalam diri kita. Dia tulis wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala akan bagi jalan keluar. Dia gantung di dinding kedai. Orang tanya buat apa tu? Pelari. Lah, ayat Quran tu. Ayat Quran tu. Dia kata buat pelari. Lepas tu dia tak mau bagi orang buat apa-apa balik dekat dia. Dia gantung ayat 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Gantung. Pasal apa? Kalau ada orang nak buat apa-apa kat kedai dia, maka tak jadi. Sebab apa? Ada ayat ni. Dia jadi pendinding pula. Tu dia. Hak satu pelaris, hak satu pendinding. Tu dia, tuan-tuan. Dia main gantung dia tak amal, dia tak baca. Jauh lagi nak ngaji tafsir. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu dia. Kita makin lama kita makin terhakis. Kita tengok. Bukan kita nak samakan, tuan-tuan. Orang Kristian dia letak salib. Kita tengok dalam filem. Kita tengok dalam filem kan. Kita tengok dalam filem. Tuan-tuan pernah tengok kan? Cerita hantu orang putih. Bila hantu tu nak main, dia buat lambang salib dengan tangan dia. Hantu tu pun lari hilang. Kan, hilang. Kan? Lepas tu main esok cerita filem seram. Orang Melayu buat, hantu tu main, dia pegang kalimah, perkataan khat Allah, tulis Allah tu letak tu. Hantu tu pun hilang juga.
Nampak? Akhirnya apa jadi kepada anak-anak kita? Nampak? Perkara ni tak sekat lama dah dulu. Dulu lama dah tak sekat. Main hantu Cina lain pula. Hantu Cina dia main jenis tempek kertas di kepala. Semua jenis tempek lah. Semua jenis tempek lah. Semua main pakai kertas lah. Dia tempek kertas tu di kepala hantu tu tak boleh gerak, duduk tegak lagu tu, ya kan? Tu dia. Semua main lagu tu. Makna kata esok budak-budak dia tengok, dia kata apa? Pegang ya, gantung di dinding dia. Habis selesai. Tak semayang tak apa, gantung di dinding dia. Tak boleh tuan-tuan. Bukan untuk gantung perhiasan saja. Kita kena ma'rifatullah, kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat kesempurnaan dia, sifat yang wajib bagi dia, sifat yang mustahil bagi dia, sifat yang harus bagi dia. Kita kena mengaji. Tauhid ni bagi kemas. Tauhid bagi kemas tuan-tuan. Cabaran masa depan kita tak tahu lagi. Cabaran law ni pun tak larat tuan-tuan. No, dengan smartphone ni, dengan ada WhatsApp dah WhatsApp, dengan ada Telegram, lah ni, tuan-tuan, dengan ada WeChat, dengan ada apa nama, Facebook, macam-macam dia boleh masuk dalam masa setiap saat, bukan kata sejam, bukan kata seminit, setiap saat boleh masuk maklumat baru masuk berat tuan-tuan. Dia kuliah malam ni pun boleh buat live streaming. Tu dia live. Boleh orang boleh tengok secara live tuan-tuan. Tu dia. Bahaya ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau Kristian buat, Kristian dia buat lama. Kristian buat lama. Banyak apa nama kajian yang dibuat. Bahagian guru takmir Majlis Agama Islam Pulau Pinang, depa pi tengok video tuan-tuan, pi tengok video. Setiap gereja tu tunjuk ada perpustakaan dia, ada pusat kajian dia, ada website yang boleh diakses dalam semua bahasa yang ada di dunia. Website Kristian. Website kita Islam ni kita nak akses dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun payah, 3 bahasa baru. Payah. Tapi depa boleh berapa puluh bahasa. Sampai bahasa orang asli pun boleh daripada website yang depa buat. Depa tunjuk tuan-tuan. Bahagian apa takmir Pulau Pinang depa tunjuk. Tu dia ni. Kata setiap tempat ibadat depa ada perpustakaan dan ada yang digaji khusus. Digaji khusus duduk situ untuk apa? Untuk buat kajian-kajian, untuk mengendalikan website, untuk menyebarkan maklumat-maklumat yang terkini. Kita nak titik derma tuan-tuan, nak perbesar surau pun cukup payah. Apalagi nak buat perpustakaan, jauh sekali jauh sekali lah. Lepas tu kita nak bagi masa untuk surau pun payah. Nak bagi masa, bukan nak bagi harta, nak bagi masa untuk surau kita pun payah, untuk masjid kita pun payah. Kita main nak orang kata buat usrah, main untuk dengar kuliah, main untuk apa? Untuk mungkin kita ada buku keluaran terbaru untuk kita baca. Buku kita baca, pakat-pakat dengar, hang baca sikit, hang baca sikit. Kalau di rumah dengan usia kita yang banyak kata tua tak tua lah, usia yang banyak ni, baca buku 3 line, kan kata 3 line, satu muka surat pun sakit. Kalau kita main ramai-ramai, kita ambil satu buku ni tuan-tuan, kita baca, insya-Allah. Kawan ni baca satu muka surat, dengar ataupun kita baca sama-sama kita baca satu muka surat habis. Saya buka buku lain lah, satu muka surat agak-agak tuan-tuan. Kalau kita boleh buat sehari, kita buat sat ingat habis tu buku. Tabligh dia buat dah. Tabligh buat dah. Dia buka ada buku apa nama Fadilat
Dia baca satu hadis, sehari satu waktu, boleh habis. Tuan-tuan, kita boleh lah cari kitab mana, buku mana, kan? Habis sembahyang kita baca sikit, susah baca banyak, mentang-mentang kena giliak dia hari tu, kan? Dia baca 10 muka surat, kan? Kena giliak dah. Dia susah baca banyak, baca sikit. InsyaAllah tuan-tuan, macam mana yang kita buat kuliah pengajian pada malam ni tuan-tuan, tak banyak kita baca satu bab ataupun 2 bab. Kalau nak suruh baca ni tuan-tuan, kita baca banyak ni dah ni. Ni banyak ni dah, sedap tak sedap kan? Nak habis dia 2 jilid tuan-tuan, dekat nak habis kan jilid yang pertama. Ni banyak ni dah baca ni, daripada mula ni. Banyak tuan-tuan tu dia. InsyaAllah. Kesan dalam perkara mencukur janggut ada 3 perkara. Kita sambung kuliah kita sikit lagi dah. Pendapat yang mengatakan haram secara pasti iaitu apa yang dinyatakan oleh pendapat Ibn Taymiyah dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang mengatakan makruh, iaitu apa yang disebutkan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari yang menukilkan daripada Qadhi Iyad, sedangkan ulama lain tidak seorang pun yang mengatakan begitu. Yang pertama mengatakan haram cukur janggut, pendapat Ibn Taymiyah. Yang kedua, pendapat yang mengatakan hukum dia makruh kita cukur. Pendapat para ulama yang sezaman menghukumkan mubah ataupun harus. Barangkali pendapat yang sederhana dan yang dekat kepada yang benar, iaitu pendapat yang mengatakan hukumnya makruh sahaja. Ini kerana perintah supaya memelihara janggut itu tidaklah menunjukkan wajib yang pasti, kecuali dinyatakan kepada kita supaya jangan menyerupai orang kafir atau membezakan diri dengan hidup orang kafir sahaja. Pendapat yang ketiga mengatakan mubah. Dan mubah hukumnya harus. Nak cukup pun boleh, tak mau cukup pun boleh. Mana kata tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, daripada apa yang kita bahaskan pada malam ni, dalam hal nak menetapkan hukum, apa hukum mencukur janggut tu? Yang pertama kata hukum haram terus. Pendapat yang kedua mengatakan makruh. Pendapat yang ketiga mengatakan mubah. Sebab apa? Sebab tak bagi cukur tu sebab nak beza antara Islam dengan bukan Islam. Yang menjadi titik persoalan dia apa dia? Perbezaan di antara Muslim dengan non-Muslim, di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Jadi mudah-mudahan pendapat yang ketiga ini, pendapat yang kita kata apa? Yang sederhana. Pendapat yang sederhana, pendapat kita kata ambil jalan tengah. Yang penting kita dapat bezakan di antara Muslim dengan yang bukan Muslim. Ini pendapat yang ketiga. Perkara yang hampir menyerupai persoalan ini ialah perintah untuk menginai rambut yang beruban, supaya keadaan orang Islam itu berbeza dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak menginai rambut mereka. Sedangkan ramai dari kalangan sahabat yang tidak menginai rambut, maka jelaslah hal ini menunjukkan mustahab, iaitu dituntut dan dianjurkan sahaja. Menginaikan rambut itu adalah satu perkara yang dianjurkan sahaja. Maksud kata boleh, tak mau inai pun tak apa, kan? Sesungguhnya tidak ada suatu berita pun yang dinukilkan oleh ulama salaf bahawa mereka mencukur janggut mereka. Barangkali pada zaman mereka masih belum dititik beratkan, bukan kerana tak ada pisau cukur, kan? Simpan janggut tu, tuan-tuan, simpan janggut tu bukan kerana tak ada pisau cukur masa tu, tuan-tuan. Maka diperintahkan supaya memanjangkan janggut dan mencukur misai. Mana kata ada pisau cukur, tidak nak cukur misai ke mana, kan? Tapi apa dia persoalan dia di sini? Persoalan dia apa, tuan-tuan? Persoalan dia perbezaan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Jadi orang Islam ni, nak inai rambut dia ada keadaan baru boleh inai, bukan boleh main sapu gitu kan? Bukan boleh main sapu gitu Macam tadi, keadaan macam mana yang dikatakan bahawasanya dibolehkan menginaikan rambut dengan warna hitam ketika dalam keadaan perang. Ada keadaan dia tertentu, maka hukum dia dibolehkan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian kita tengok pula nanti kita masuk dalam tajuk yang baru, berkaitan dengan dalam rumah.
ya, tentang institusi kekeluargaan. Ya, macam mana kita dalam rumah kita, ya, kita letak patung, ya, apa hikmah diharamkan patung, ya, jangan kata malaikat ni takut pada patung dah. Ada orang mempertikaikan, dia buat lagu tu bagi kita ragu-ragu, ya, dia kata Islam ni tak betul, ni dia kata, dia kata adakah boleh kata malaikat tu takut pada patung, kita berpatung dalam rumah malaikat tak masuk, apalah punya pemikiran lagu ni kan. Dia lagi teruk, dia tak tahu kata malaikat. Allah Ta'ala sebut iz yatalaqa mutalaqqiya 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqib atid. Raqibun atid, malaikat yang mencatat segala amalan kita. Hang pitang mana buat secara zahir tersembunyi, dia tetap catat, dia tetap ada bersama dengan kamu. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat leher kamu. Dah kau tuan-tuan, dia boleh buat lagu tu, buat cerita lagu tu ngaji cara nak menghancurkan Islam tu, cara tu. Jadi tuan-tuan, kita nak tahu bagaimana keadaan tu tuan-tuan, insya-Allah dalam tajuk fasal yang baru, bab yang baru, insya-Allah pada bulan depan kita akan masuk dalam bab ni, ya, bab dalam rumah, ya, dalam rumah, apa yang boleh ada dalam rumah, apa yang tak boleh ada dalam rumah, ya, boleh tak kita guna gelas cawan daripada mat dan sebagainya dalam rumah kita, bukan guna juga, guna dalam rumah kita, ya. Jadi tuan-tuan, semuanya ada dalam bab ni, insya-Allah, ya. Jika ada izin Allah SWT, kita akan bertemu pada bulan depan untuk kita membicarakannya. Jadi marilah sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis dan surat Nas. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'am jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.